kumpulan SM Plus 3. Saya adalah Cikgu Saida Abdul Wahid, teman saya Jessica Sylvester Lojikim dan juga Cikgu Suryati Biru. Ketiga-tiga kami adalah tenaga pengajar di SMK Subak Gaya Lahadatul. Tajuk inovasi kami adalah Rahsia SM Plus 3 ataupun Rahsia Sejarah Malaysia tambah 3. Inovasi ini terhasil kerana saya telah mengajar di 5I dan didapati pelajar saya kerap tidak ingat kronologi dan tahun penting sejarah Malaysia. Mereka juga ke antaranya bersikap bosan dengan mata pelajaran sejarah sambil lewat, tidak suka membaca buku teks dan juga kerap kali mengabaikan mata pelajaran sejarah berbanding subjek lain. Padahal subjek ini adalah satu subjek wajib dulu. Dalam sukatan baru KSSM, sejarah Malaysia dalam buku teks SPM adalah 100%. Terusnya, saya ingin memperlihatkan kaitan antara Rahsia SM Plus 3 dengan kandungan KSSM di tingkatan 4, di mana 5 bab iaitu 3, bab 3, bab 5, bab 6, bab 7, bab 10 mempunyai berkaitan dengan isi kandungan di dalam Rahsia SM Plus 3, iaitu 50% daripada kandungan Rahsia SM Plus 3. Manakala di tingkatan 5 pula terdapat 5 bab yang mempunyai berkaitan dengan inovasi Rahsia SM Plus 3 ini, iaitu bab 5, bab 6 dan juga bab 8. Kami telah memulakan inovasi ini pada Januari 2017 sehinggalah pada Ogos 2017. Bagaimanapun kami telah menambah baik pada 2018 sehinggalah 2020. Beberapa penambahbaikan ini telah dilakukan dalam inovasi Rahsia SM Plus 3. Ini pula adalah lakaran semasa kami ingin mencari idea bagi mengatasi masalah pelajar yang sukar mengingati kronologi dan peristiwa penting di dalam sejarah Malaysia. Dan lakaran ini merupakan bukti penting bahawa inovasi ini adalah satu yang tulen. Ini pula adalah rupa bentuk inovasi Rahsia SM Plus 3 pada awal iaitu 2017, di mana dia tidak mempunyai warna, dia hanya mempunyai tahun dan peristiwa, gambar dan juga beberapa info yang tidak dikaitkan dengan apa-apa elemen ataupun tools. Kami telah menguji pelajar dengan 12 soalan yang berkaitan dengan Rahsia SM Plus 3, mana pelajar diminta mengisi tempat kosong yang mana bersesuaian dengan tahun ataupun yang bersesuaian dengan peristiwa sejarah Malaysia. Jadi daripada ini kami mendapati pelajar majoriti hampir semua 10 orang pelajar betul pada tahun kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Setelah kami menguji dengan ujian pra tadi, kami mula mengajar inovasi kami di dalam kelas, di mana langkah yang pertama ialah kita ajarkan tahun kronologi sejarah Malaysia dimulakan pada tahun 1942, kemudian ditambah 3 sehinggalah selesai pada tahun 1975. Okey, selepas itu kami menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang paling signifikan di dalam sejarah Malaysia yang berkaitan dengan tajuk, contohnya 1942 adalah pendudukan Jepun. Begitulah juga bila ditambah 3 apakah peristiwa seterusnya. Dan langkah yang terakhir ialah kita perkenalkan tips untuk mengingat, iaitu akronim di bahagian bawah risalah kami itu. Inilah dia hasilnya daripada ujian pra dan juga perbandingannya setelah markah ujian pasca, di mana kita dapati dalam ujian pra tidak ada seorang pun yang melepasi angka 4. Majoritinya mendapat markah 2 dan 3.
Tetapi apabila telah diperkenalkan inovasi rahsia SM+3, markah pelajar sekitar 10 hingga 12, malah 4 orang pelajar telah mendapat markah 12/12. Di sini sekali lagi menampakkan pada ujian pra, pelajar yang 10 orang tadi pada awalnya mendapat 1 hingga 3 markah, manakala pada ujian pos pelajar mendapat 10 hingga 12 markah kesemuanya 10 orang pelajar tersebut. Begitu juga dapat dilihat dalam perbandingan graf. Di sini saya mengambil contoh ataupun evidence bagi seorang pelajar, markahnya pada awal ataupun ujian pra adalah 2/12, manakala setelah itu dia mendapat, selepas diperkenalkan rahsia SM+3, dia mendapat 12/12 markah. Pelajar pun sebenarnya sangat gembira apabila dapat melonjak ke markah penuh. Satu soal selidik telah diadakan berkaitan dengan rahsia SM+3 untuk melihat bagaimana reaksi pelajar, sama ada mereka menyukai, mereka dapat membantu menguasai fakta, dapat mengingati fakta dan juga menyusun fakta dengan yang dipelajari, dan adakah mereka suka nota yang menarik. Jadi hasilnya sangat memberangsangkan. Ini adalah pembaharuan yang telah kami buat dalam inovasi rahsia SM+3 pada 2019, di mana kami memperkenalkan tools 5W1H, iaitu when, what, who, where, why, how. Jadi kami telah pecahkan isi-isi yang tadi pada awalnya kitaran 1 itu yang tidak ada pembahagian seperti ini, dan kami juga lorekkan dengan warna-warna yang bersesuaian dan menarik. Jadi di sini pelajar dapat mengingat jika Y warna merah, begitulah seterusnya. Jadi di sinilah ada pembaharuan yang kami lakukan, dan ini memberi impak yang sangat baik. Satu lagi pembaharuan telah dibuat pada 2020 ke atas inovasi rahsia SM+3, di mana akronimnya Pak Jamil pergi dusun pakai topi merah sambil angkat paku pakis. Di sini pada kitaran 1 dia setakat itu sahaja, dia menjadikan satu cerita. Tapi kali ini kami telah menambah lagi mertua Daud masak kobis 13 rasa dengan bawang halia cendawan organik Malaysia. Jadi di sini dia seolah-olah menjadi satu cerita dan pelajar lebih senang ingat berbanding pada kitaran 1 Marda Maskon 13 itu sahaja yang kami buat. Jadi di sini bertambah mantaplah dia punya akronim itu disusun. Sebaran rahsia SM+3 tidak terhad kepada pelajar 5I, tetapi juga kepada guru-guru, guru baru, guru lama, guru-guru di daerah dan juga rakan-rakan di dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Berikut adalah kejayaan rahsia SM+3, di mana kami telah memenangi banyak pingat dan juga medal serta penghargaan di dalam seminar di peringkat daerah, kebangsaan, negeri dan juga antarabangsa. Dan yang paling penting adalah rahsia SM+3 ini telah didaftar di MyIPO, dan ini adalah bukti payment slipnya. Di sini kami rasa bertuah dan bersyukur kerana diberikan ilham untuk menghasilkan rahsia SM+3. Akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peluang ini, dan saya berharap rahsia SM+3 ini masa akan datang akan terus lebih mantap dan dimurnikan lagi ke arah yang lebih baik dan bermanfaat kepada guru-guru dan pelajar, khasnya kepada pelajar SPM subjek sejarah. Sekian, terima kasih.